Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid yang menyaksikan video pada kali ini bersama saya Cikgu Rizal Ismail. Pada hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita untuk bahasa Melayu. Dan seperti biasa, pada murid-murid yang beragama Islam, jangan lupa untuk mulakan pembelajaran kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah murid-murid, saya pasti murid-murid dah pun bersedia untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita mulakan. Sebelum tu kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengecam dan menyebut ayat majmuk dengan betul. Saya harap dan saya yakin murid-murid dah pun bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu Jilid 1. Dan murid-murid boleh lihat pada muka surat 7, Kejayaan Keluarga. Kita akan fokus pada mendengar dan bertutur melalui dialog yang ada dalam muka surat tersebut. Baik, okey, kalau murid lihat dalam dialog tu ada ruang kosong yang perlu murid-murid isi dengan ayat majmuk. Baik, mari kita lihat sama-sama. Baik, dalam dialog dia ada watak dan juga perbualan ataupun dialog lah. Kalau murid-murid lihat watak yang ada di situ adalah Nabila, Datuk Nabila, Nasri. Ada 3 watak dalam dialog tersebut. Okey, yang warna hijau tu itu adalah perbualan dialog tersebut. Okey, jadi kita akan isi ruangan kosong tu dengan ayat majmuk. Baik, kita lihat satu persatu. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Ya Nabila, mereka datang untuk membeli beras. Bolehkah ruangan kosong tu kita cuba cari jawapan dia. Kalau lihat jawapan Datuk Nabila, kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu. Kalian di situ bermaksud 2 orang atau lebih. Kalau lihat dalam dialog ni, maknanya ada 2 orang. Siapa 2 orang tu? Nabila dan Nasri. Seterusnya kita lihat contoh jawapan yang kita boleh bina menggunakan ayat majmuk. Kita cuba dulu bina ayat tunggal. Bolehkah kami membantu Datuk? Okey, ini ayat tunggal. Tapi kita nak jadikan dia ayat majmuk. Kami tu siapa? Nabila dan Nasri. Bolehkah Nabila dan Nasri membantu Datuk? Dan itu adalah kata hubung. Bila ayat tunggal digabungkan, 2 ayat tunggal digabungkan menggunakan kata hubung, maka ayat itu akan menjadi ayat majmuk lah. Okey, jadi bolehkah Nabila dan Nasri membantu Datuk? Okey, jadi kita pilih ayat yang kedua lah. Dialog yang seterusnya, kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu. Okey, Nabila jawab, saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Baik, kalau murid-murid lihat pada jawapan Nabila tu ada 2 perkataan, iaitu ibu dan nenek. Jadi kat situ pun kita dah nampak apa yang nak dinyatakan oleh Datuk Nabila. Contoh jawapan yang saya berikan, Nabila hendak membantu ibu atau nenek. Datuk dia beri pilihan sama ada nak bantu ibu ke nak bantu nenek. Kita menggunakan atau. Atau adalah kata hubung. Jadi Nabila hendak membantu ibu atau nenek. Itu adalah ayat majmuk. Baik, seterusnya kalau lihat pada jawapan Nabila tadi, 2 ayat tunggal tu adalah 2 aktiviti yang dinyatakan. 2 ayat tunggal ni kita boleh gabungkan menjadi ayat majmuk. Bagaimana cara nak jadikan dia ayat majmuk? Macam saya cerita tadilah, kita perlu menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung yang saya berikan di sini, dan, atau, tetapi, kerana, sambil. Banyak lagi sebenarnya kata hubung, tapi murid perlu cari. Ini adalah sebahagiannya sahaja. Jadi perkataan apa yang sesuai, kata hubung apa yang sesuai untuk kita gunakan nak cantum 2 ayat ni? Betul, atau. Okey, kita lihat macam mana ayat dia. Nabila hendak membantu ibu melayan pelanggan atau membantu nenek di kaunter. Jadi Nabila ada pilihan. Itu adalah ayat majmuk apabila kita gabungkan menggunakan kata hubung. Okey, yang ni cuba murid fikir. Apa agaknya jawapan dia? Nasri menjawab, sama-sama Datuk. Kita satu keluarga mestilah saling membantu. Okey, jadi agak-agak apa yang Datuk Nabila nak ucapkan?
Mesti nak ucapkan terima kasih kepada Nasri dan Nabila. Okey, jadi jawapan dia terima kasih Nabila dan Nasri. Okey, mana kata hubung dia? Okey, betul. Dan adalah kata hubung. Terima kasih Nabila dan Nasri menjadi ayat majmuk. Okey, jadi kita dah siap menggunakan ayat majmuk untuk mengisi ruangan-ruang kosong dalam dialog yang kita bacakan tadi, kejayaan kita bersama. Okey, jadi murid-murid boleh isilah ruangan kosong tu dengan jawapan yang kita bincangkan tadi. Baik, kita cuba latihan ni. Okey, saya akan berikan kata hubung dan 2 ayat tunggal. Cuba murid-murid fikir macam mana nak cantumkan ayat ni menjadi ayat majmuk. Amir sedang melayari internet. Siva sedang melayari internet. Jadi kedua orang ni melakukan aktiviti yang sama. Macam mana kita nak sambung? Amir dan Siva sedang melayari internet. Baik. Dan adalah kata hubung. Bila kita gabungkan 2 ayat tunggal, ia akan menjadi ayat majmuk. Amir dan Siva sedang melayari internet adalah ayat majmuk. Kita lihat yang kedua. Kita guna kata hubung sambil. Khairul sedang menaip maklumat. Khairul sedang mendengar radio. Jadi Khairul membuat 2 aktiviti yang sama dalam masa yang sama. Kita gunakan sambil. Khairul sedang menaip maklumat sambil mendengar radio. Okay, mudah je kan? Senang je. Okay, jadilah ayat majmuk. Baik, jadi murid-murid boleh buka buku aktiviti jilid 1 muka surat 7. Jadi murid-murid lihat di situ ada aktiviti 1, dengar, sebut dan tulis ayat. Murid-murid perlu bacalah jawapan yang diberikan tu. Tajuknya Tahniah Abang Irfan. Okey, jadi murid-murid perlu melihat pada nombor yang diberikan pada gambar tu dan susun mengikut ayat yang sesuai dalam jawapan di bawah. Ada nombor 1, 2, 3 dan 4. Baik, kalau murid-murid lihat di dalam ayat-ayat ni ada 3 ayat majmuk. Okey, agak-agak yang mana? Betul. Yang saya tandakan dengan mata tu, semua tu adalah ayat majmuk. Kenapa kita kata ayat majmuk? Okey, kita lihat ayat yang pertama. Imran bersorak untuk menaikkan semangat pasukan abangnya. Untuk tu adalah kata hubung. Jadi ayat tu adalah ayat majmuk. Sama ada pasukan Irfan atau pasukan SK Seri Pengkalan dijangka ke perlawanan akhir. Atau adalah kata hubung. Dan bila kita dah gabung ayat tunggal, 2 ayat tunggal tu, maka akan jadi ayat majmuk lah. Encik Ismail dan Imran menonton perlawanan kriket pasukan Irfan. Dan adalah kata hubung. Jadi ayat tu juga ayat majmuk. Baik, senang je. Okay, jadi kesimpulannya, ayat majmuk ialah 2 atau lebih ayat tunggal yang digabungkan menggunakan kata hubung untuk membentuk ayat majmuk. Jangan lupa untuk siapkan latihan. Alhamdulillah, dah pun selesai sesi pembelajaran kita pada hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Melayu bersama saya Cikgu Rizal Ismail. Dan saya harapkan murid-murid boleh faham dengan apa yang telah saya terangkan. Kalau mungkin kurang faham, boleh ulang semula video ini. InsyaAllah, jangan lupa untuk siapkan lembaran tugasan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang berikutnya selepas ni. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.